Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita online lagi. Kita nak bincangkan tentang isu fiqh yang mana Ustaz Farid dah bagi kita banyak isu. Jadi kita dah bincang, kita pilih isu dam. Jadi isu dam ni apa dia? Dam ni ada 4. Yang pertama, tertib dan takdil. Bagi bersetubuh sebelum tahallul awal bagi haji. Itu tertib dan takdil. Yang kedua, tertib dan takdir. Kesalahan berkaitan dengan amalan haji. Apa-apa amalan haji dia akan yang dia buat kesalahan, dia akan kena dam, tertib dan takdir. Yang ketiga, takhir dan takdil, iaitu kesalahan berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar ke ataupun binatang ke, ni dia punya dam lah, takhir dan takdil. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu takhir dan takdir, iaitu kesalahan berkaitan dengan kecantikan personal ataupun yang lebih jelas lagi ketika ihram, apa yang dia buat. Dia nak pakai minyak wangi ke apa, kelarangan ihram yang dia buat. Yang ni dia punya adam lah, takhir dan takdir. Jadi insyaAllah saya berikan ruang kepada Zahrana untuk kemukakan satu isu. InsyaAllah, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi saya akan menjelaskan satu isu ataupun satu soalan yang diajukan kepada saya, iaitu jika seseorang tidak wukuf di Arafah, adakah dikenakan dam? Jadi mula-mulanya kita kena tahulah wukuf tu apa. Iaitu wukuf artinya berhenti atau berdiri, tetapi maksudnya ialah menghadirkan diri di padang Arafah pada masa antara zuhur hari 9 Zulhijjah hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Cukup wukuf walaupun sekejap atau lalu sahaja, di mana-mana sahaja di bumi Arafah boleh menjadi tempat wukuf, asalkan ianya dalam kawasan bumi Arafah lah. Jadi untuk bagi menjawab soalan yang dikemukakan tu, andainya seseorang itu tidak dapat wukuf, tidaklah sah hajinya, dan hendaklah dia meneruskan amalannya dan bertahallul dengan amalan umrah serta wajib membayar dam. Ia juga wajib mengadakan haji pada tahun hadapan. Maknanya dia kena gantilah dia punya haji tu tahun hadapan. Maksudnya yang dilakukan sekarang bukanlah haji, tetapi dia kena melakukan dan meneruskan amalan umrah dia lah. Jadi antara dam yang dikenakan adalah dam tertib dan dam takdir, yakni menyembelih seekor kambing atau berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di mana-mana di kawasan kota Mekah dan selebihnya 7 hari di kampung halaman, dan dia di mana-mana jugalah dia boleh melakukan. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya tentang masalah ini. InsyaAllah semua jelas dengan perkongsian saya. Terima kasih. Jadi jazakumullah khair pada Zahran Azim. Jadi kalau tak wukuf di padang Arafah ini, akan kena pada dam, tertib dan takdir lah, iaitu sembelih seekor kambing kalau mampu. Kalau tak mampu, berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air ataupun di Malaysia lah kalau orang Malaysia. Jadi itu isu yang pertama lah, tentang tidak wukuf di padang Arafah, tak wukuf lah, waktu haji tak wukuf. Isu yang kedua saya berikan kepada Firman Hakimi. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulilmi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isu yang seterusnya yang akan dibahaskan adalah isu tentang adakah seseorang itu dikenakan dam jika dia syak rambutnya gugur.
seperti yang kita tahu dalam mengikut kitab Fiqh Al-Manhaji, terdapat 3 hukum-hukum yang perlu dijelaskan, iaitu hukum yang pertama adalah sewaktu miqat, yang kedua adalah ketika di dalam ihram, yang ketiga adalah sewaktu ihram, miqat dan ihram, miqat dan juga Astaghfirullahalazim. Pengharaman semasa ihram kan. 3 jenis, miqat, ihram dan pengharaman secara ihram. Pengharaman secara ihram. Maafkan saya. So, jadi jika seseorang itu ragu-ragu tentang ataupun syak dengan keguguran rambut dia, maka dia tidak dikenakan dam, kecuali dia memang sengaja untuk menggugurkan rambut. Tapi takkanlah diorang sengaja kan nak gugurkan rambut dia sendiri. So jadi seterusnya saya akan menceritakan larangan ketika ihram. So mengikut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji juga terdapat 10 larangan yang kita perlu patuhi, iaitu memakai pakaian yang berjahit, memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menyembelih binatang dan sebagainya. Jadi kita perlu patuh dengan larangan ihram yang ditetapkan supaya kita tidak berdosa dan mengelak daripada membayar dam. Okay. Jika seseorang itu sengaja menggugurkan rambutnya, maka ia perlu membayar dam, iaitu dam takhir dan takdir. Dam yang perlu dibayar adalah, dam yang dikenakan adalah jika sehelai rambut gugur dengan sengaja, maka ia perlu membayar 1 mud makanan asasi, iaitu setengah kilo ataupun 1 kilo makanan asasi. Jika 2 helai rambut, maka ia perlu membayar mud makanan asasi sebanyak 2 cupak. Macam tu lah, lebih kurang. Jika 3 helai rambut dia yang gugur dengan sengaja, maka dia perlu berpuasa selama 3 hari ataupun menyembelih seekor kambing ataupun memberi 6 orang miskin makan. Okay. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu dalil yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Yang bermaksud, dan janganlah kamu bercukur untuk bertahlul sebelum binatang dam itu disembelih. Menurut Imam maafkan saya, okay. Menurut Imam Khatib Syarbini,
Mencukur mencukur itu adalah mencukur badan. Dari ayat wala tahliku ru'usakum tu, maksud dia Imam Khatib Syarbini berkata kita tidak boleh mencukur. Sebab tu ihram tidak boleh mencukur bulu-bulu yang berada di badan kita. Contohnya misai, janggut, bulu kening, semua yang berada di badan kita. So jadi kesimpulannya, jika seseorang itu sengaja menggugurkan rambutnya, maka ia perlu membayar dam, iaitu dam takdir dan takhir. Manakala jika seseorang itu tidak sengaja, maka dimaafkan dan tidak perlu membayar dam. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Maaf kalau ada salah silap. Saya serahkan kepada Zulhilmi. Jazakumullah khair Ibn Hakim. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i, Dr. Muhammad Zuhail berkata, sekiranya seorang yang berihram itu melihat gambar yang gugur dan ia syak adakah rambut itu gugur disebabkan mengikat rambut atau gugur dengan sendiri, maka tidak dikenakan fidyah ke atasnya, kerana rambut yang tercabut itu dia tidak meyakini sebab gugurnya. Maksud dia kalau tak yakin rambut tu gugur, tidak tak perlulah bayar kan. Itu dalam Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i. Ini kerana ausul bara'atul zimmah, maksud dia keadaan asal seseorang itu bebas daripada tanggungan. Itu dia. Itu dalam usul fiqh, dalam Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i. Jadinya isu yang seterusnya ialah saya berikan kepada Hakim. InsyaAllah, tafadhal masykur Hakim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ahmad Hakim Mizani. Saya mendapat isu atau soalan yang ditujukan kepada saya adalah hukum memakai mask dan penutup mulut dan hidung bagi jemaah haji dan umrah di dalam ihram, adakah dikenakan dam? Okey, hukum memakai mask adalah seperti berikut. Seseorang yang sedang berihram haji atau umrah dilarang sama sekali untuk memakai pakaian berjahit yang menutupi tubuhnya termasuk tangan dan lain-lain anggota. Hukum memakai mask bagi hukum memakai mask penutup hidung dan mulut tu adalah bagi jemaah yang sedang berihram ketika darurat bagi mencegah wabak penyakit adalah diharuskan dan tidak dikenakan dam. Ini adalah sebagai satu jalan rukhsah, iaitu kelonggaran. Okey, sebenarnya seperti yang kita tahu, kalau sekiranya kita memakai pakaian berjahit, kita dikenakan dam, iaitu dam tahir dan takdir. Tetapi macam sekarang kita dikenakan wabak penyakit COVID-19. So sekiranya kita dalam keadaan rukhsah, iaitu macam dalam keadaan ni darurat, kita boleh memakai penutup muka, iaitu Islam mengajar kita untuk menjaga kesihatan lebih lagi dalam mengerjakan ibadah seperti haji dan umrah. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap anda semua faham, sebab menutup muka sebenarnya adalah diharamkan, tetapi dalam keadaan rukhsah diharuskan. Okey, terima kasih. Jazakumullah khair. Itu dia Hakim. Jadi hukum memakai mask jadi dibolehkan dalam di jalan rukhsah ataupun jalan kelonggaran. Jadi jikalau macam ni penularan wabak ni tak perlu ada usaha untuk cegah, supaya diri terus dipelihara dan sihat, dapat menjalankan ibadah haji yang sempurna. Dalam kaedah fiqhiyah dia, al-hajjatu tanazil munazila darurah, iaitu hajat menepati darurat. Maksud dia, hajat ialah jika tidak disempurnakan nescaya melibatkan atau mendatangkan kesukaran atau kesusahan. Jadi dibolehkanlah. Itu kaedah fiqhiyah dia.
Jadi seterusnya saya bagi kepada Abdul Munif isu yang terakhir. Okey, tafadhal mashkura. Seterusnya adalah isu tentang memakai deodoran kerana tidak tahu perlu menjaga pantang larang selepas niat bersyarat. Okey. Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf di dalam kitabnya menyatakan di antara larangan-larangan ihram adalah menutup kepala, memakai pakaian berjahit bagi lelaki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, berwangi-wangian, bersetubuh, memakai minyak pada rambut dan janggut, memburu dan mencabut atau membinasakan tumbuhan di tanah haram. Okey. Oleh itu, kita ketahui bahawa memakai wangi-wangian ketika sedang dalam ihram adalah termasuk dalam larangan tersebut sama ada bagi lelaki atau wanita. Syekh Jalaluddin Al-Mahali menyatakan bahawa termasuk di dalam larangan ihram mengenakan wangi-wangian pada pakaian dan badan seperti dengan minyak wangi atau kapur barus atau seumpamanya. Begitu juga Syekh Ahmad Al-Barlisi Umairah menukilkan daripada Imam Al-Rafi'i menyatakan yang dimaksudkan dengan wangi-wangian adalah penggunaannya bertujuan untuk wangi semata-mata. Okey, oleh itu penggunaan deodoran semasa dalam ihram ni adalah dilarang kerana ia termasuk dalam perkara wangi-wangian dan bukannya seperti sabun yang bertujuan untuk menyucikan badan. Jadi sesiapa yang melanggar pantang larang ini semasa sedang berihram dengan memakai wangi-wangian, wajib ke atasnya membayar dam, iaitu dam takhir dan takdir. Bagi kesalahan ini, ia diberi pilihan antara menyembelih seekor kambing atau memberi makanan 3 gantang kepada 6 orang miskin dengan tiap-tiap seorang setengah gantang, atau berpuasa 3 hari. Okey, melanggar pantang larang kerana terlupa. Mengenai ini, Habib Hasan bin Al-Kaf menyebutkan terdapat beberapa larangan yang mana sekiranya dilanggar ketika dalam keadaan terlupa atau jahil, pelakunya dimaafkan dan tidak perlu membayar fidyah, iaitu dam. Larangan-larangan tersebut ialah memakai wangi-wangian, berjimak, memakai pakaian berjahit, menutup muka dan kepala serta memakai minyak pada rambut dan janggut. Ini bermakna sesiapa yang melakukan larangan-larangan di atas dalam keadaan dia tidak tahu atau terlupa, dia dimaafkan serta tidak perlu membayar dam. Okey, oleh itu jika seorang yang sedang berihram tidak sengaja menggunakan deodoran atau seumpamanya kerana terlupa atau tidak tahu, maka dimaafkan serta tidak dikenakan dam. Akan tetapi dia hendaklah segera menanggalkan atau menghilangkannya saat dia sedar atau tahu akan perkara tersebut. Jadi kesimpulannya, memakai wangi-wangian atau deodoran ketika dalam ihram adalah termasuk di dalam pantang larang ihram, dan wajib ke atas mereka yang melanggarnya untuk membayar dam dengan syarat sengaja dan mengetahui haramnya. Akan tetapi jika dia memakainya dalam keadaan terlupa atau tidak tahu akan haramnya, maka dimaafkan serta tidak perlu membayar dam. Namun dia hendaklah segera menanggalkannya atau menghilangkannya saat dia sedar atau tahu akan perkara tersebut. Jadi itu sajalah sedikit perkongsian saya. Saya serahkan kepada Zuhim. Jazakumullah khair. Abdul Munif. Jadi kalau sengaja itu kenalah bayar dam kan. Kalau tak sengaja tak perlu bayar dam. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai. Sesungguhnya Allah SWT mengampunkan kesalahan yang dilakukan umatku kerana tersilap atau terlupa dan dipaksa. Riwayat Ibn Hibban 7219.
Jadinya kalau tidak sengaja tu dimaafkan. Itu saja. Jadi syukur kepada Allah SWT, perkongsian ataupun kita punya isu dah berakhir. Jadi kalau ada salah dan silap, saya minta maaf kerana manusia itu tidak lain daripada kesalahan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.